Tetapi secara umumnya, perpaduan orang Melayu sebenarnya semakin mengokoh. Semenjak UMNO dan PAS menerokai jalan perpaduan orang Melayu, dalam kedua-dua parti besar ini, perpaduan orang Melayu semakin erat dan akrab. Sehingga membuahkan pelbagai kejayaan dalam beberapa PRK yang lalu. Alhamdulillah. Kita leraikan pergeseran silam. Kita bersatu atas nama Islam dan Melayu. Namun, tentu sekali kita akan melihat perpecahan jika konsep perpaduan bangsa Melayu itu ditafsirkan dalam konteks politik semata-mata. Jadi janganlah perpaduan ummah itu pada kita tidak lebih dari sekadar parti-parti Melayu duduk bersama dalam sebuah perikatan politik. Tak betul tu. Tafsiran sebegini sangat cetek. Ini kerana jumlah orang Melayu yang diwakili oleh kedua-dua parti besar Melayu sebenarnya hanya dalam lingkungan 4 juta orang sahaja. Sedangkan berbelas juta lagi orang Melayu di luar sana yang tidak berparti, tidak menyertai UMNO, tidak menyertai PAS, apatah lagi menyertai PPBM. Namun mereka membentuk sebahagian besar ummah yang kita sebut-sebutkan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, seruan kepada perpaduan ummah mestilah dibaca dalam konteks yang lebih besar. Ia mesti benar-benar bertujuan menyatu padukan orang Melayu, merentasi ideologi politik, merentasi kepentingan kuasa dan merentasi status sosial. Jangan kita tengok dari segi politik saja. Ramai orang yang tak dalam politik. Ramai orang luar sana yang masih lagi berada di luar garisan politik. Kita mesti rangkumkan semua orang ini. UMNO dah lama merintis kesepakatan bangsa Melayu ni. Ya, dah lama dah. Jangan ajar kita macam mana nak menyatukan ummah. Dah lama dah. Ya, UMNO telah lama merentasi, lama merintis kesepakatan bangsa Melayu, merentasi parti dan ideologi semasa menentang Malayan Union. UMNO telah terlebih dahulu menggembling pelbagai usaha mengumpul dana, sokongan dari orang Melayu, Cina, India bagi merunding menuntut kemerdekaan. UMNO memeta jalan perpaduan pelbagai pihak dan kaum selepas berlakunya peristiwa 13 Mei dan memulihkan semula kestabilan politik di Malaysia. Setelah diisyarkan haram pula pada 1988, UMNO terus berupaya menyatu padukan Malaysia dengan sokongan pelbagai parti komponen. Malah masih terus memimpin kerajaan. Jangan kita lupa saudara-saudara sekalian, dalam segala perselisihan yang pernah wujud, UMNO tetap menerima kembali sahabat kita Semangat 46 ke pangkuan perpaduan bangsa. Dan bila UMNO gagal membentuk kerajaan 3 tahun dulu, UMNO menghulungkan tangan perpaduan kepada sahabat kita PAS sehingga terbentuknya Mufakat Nasional. Jadi kepada pemimpin serpihan Parti Melayu yang baru tahun jagung usianya, janganlah tuan-tuan berbicara dengan UMNO tentang perpaduan ummah. UMNO mesti memilih jalan yang lebih matang, unggul, diterima dan bermaruah. Jalan yang tidak membiarkan sesiapa berasa ditinggalkan, ditipu dan dikhianati. Suka ataupun tidak, kita mesti menerima hakikat bahawa sekarang ini adalah zaman kebarangkalian dengan 1000 kemungkinan. Akan sampai waktu UMNO mesti meneroka pembaikan politik dengan terbuka dan berani. Selagi mana yang sedemikian itu dapat menyumbang kepada penyelesaian kecaraluan politik di Malaysia tanpa kita menggadaikan perkara-perkara asas yang kita pegang dan perjuangkan. Kita parti terbesar, kita mesti menjadi induk kepada pentadbiran negara ini. Satu, caranya ia mesti menguntungkan UMNO, orang Melayu dan Islam. Itu penting. Apa saja kita buat, UMNO mesti untung. Meniaga, mesti untung. Perjuangan dan kepentingan orang Melayu dan Islam tidak akan kita tinggalkan dan tidak akan dikompromi oleh UMNO. Apa guna kita pegang kuasa kalau Melayu binasa? Apa guna kita bekerjasama kalau Melayu kekal di takuk lama? Nombor 2, ia mesti melonjakkan UMNO menjadi induk dalam pemerintahan negara. UMNO mesti memimpin segala bentuk perkongsian kuasa atau kerjasama politik untuk mengurus negara. Tiada pemerintahan
tanpa UMNO sebagai induk dan terajunya. Nombor 3, pembaikan politik ini mesti memberikan kestabilan politik yang lestari. Bukannya sekadar sebuah kerjasama terdesak yang bersifat menangguk di air yang keruh dan dipenuhi dengan gunting dalam lipatan. Sehinggakan segala prinsip dan pendirian terpaksa digadai berkali-kali